Assalamualaikum semua. Baiklah, untuk video kali ini kita akan tengok kepada organ deria kita yang seterusnya, iaitu telinga. Baiklah, telinga. Telinga kita bahagi kepada 3 bahagian. Telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Bahagian luar kita ada 2 sahaja bahagian. Nak mudah ingat, kita tengok daripada luar ke bahagian dalam. Mula-mula sekali cuping telinga. Cuping telinga dan seterusnya masuk ke dalam salur telinga. Bila masuk dalam lagi, kita akan sampai ke telinga tengah. Bermula dengan gegendang telinga yang berwarna biru ni, gegendang telinga. Kemudian kita jumpa tulang osikel dan jendela bujur. Ada satu bahagian lagi, iaitu tiub eustachio yang berwarna merah ni. Ini adalah tiub eustachio. Seterusnya kita akan masuk ke dalam lagi. Yang pertama kita jumpa salur separuh bulat. Kemudian kita ada ni yang melingkar ini adalah koklea. Bentuk macam cengkerang siput ni. Ini adalah koklea. Seterusnya kita ada saraf auditori. Saraf auditori inilah yang akan bawa impas ke otak. Fungsi bahagian telinga manusia. Kita tengok telinga luar. Cuping telinga. Apa fungsi cuping telinga? Cuping telinga mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Cuping telinga dia akan kumpul. Dia akan tangkap gelombang bunyi dan hantar masuk ke dalam salur telinga. Seterusnya kita ada salur telinga. Lepas cuping telinga tangkap bunyi, bawa ke salur telinga akan hantar gelombang bunyi ke gegendang di sini. Gegendang telinga dia adalah satu membran yang nipis. Ni kalau awak tengok gambar ni, yang nampak macam satu lapisan ini adalah gegendang telinga. Bila gelombang bunyi terkena pada gegendang telinga ni akan bergetar. Dia akan bergetar macam gendang lah, kalau kita ketuk gendang. Dia akan bergetar. Kemudian getaran tu nanti dia akan hantar ke osikel. Apa yang osikel ni akan buat lepas dia dapat getaran bunyi daripada gegendang telinga ni? Getaran yang ada di gegendang telinga akan dihantar ke osikel. Osikel ini dia akan menguatkan lagi getaran bunyi. Lalu memindahkannya ke jendela bujur. Dia akan bergetar lagi kuat dan hantar ke jendela bujur. Jendela bujur pula dia akan hantar getaran bunyi dari osikel ke koklea. Dia akan hantar supaya masuk ke koklea. Sebab tu nama dia jendela. Tempat untuk hantar. Dia pas je dekat koklea. Ada satu bahagian di sini yang kita panggil sebagai tiub eustachio. Apa fungsi tiub eustachio ni? Untuk mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Kalau awak perasan, kadang bila kita naik ke kawasan yang bukit tinggi, contoh kalau kita dari Kuantan ni, kita pergi KL, kita lalu dekat area Genting ke apa tu, kawasan yang tinggi, kita akan rasa telinga kita berdengung. Kenapa dia berdengung? Sebab kat situ tekanan udaranya tinggi, so dia jadi tak seimbang, so dia akan berdengung. Sampai satu tahap nanti dia akan jadi normal balik. Bila dah
imbang. Jadi dia akan cuba untuk seimbangkan tekanan udara lah. Okey. Baik. Koklea. Okey, koklea yang macam siput ni, dalam dia ada bendaleh. Dia akan kesan dan tukar getaran bunyi kepada impas saraf. Okey, tukar pada impas saraf ini. Okey, itu fungsi koklea. Okey, dia ada satu lagi salur separuh bulat. Salur separuh bulat ini dia mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Sekiranya ada seseorang tu salur separuh bulat dia tak okey, dia sakit di bahagian salur separuh bulat, dia tak dapat berdiri dengan tegak. Dia tak dapat duduk dengan tegak. Dia akan sentiasa rasa nak terbalik. Okey, kenapa kita boleh duduk tegak, berdiri tegak? Sebab salur separuh bulat kita berfungsi dengan baik. Dia bantu kita mengawal keseimbangan badan. Okey, seterusnya kita tengok pada bagaimana mekanisme pendengaran. Okey, daripada luar, okey, kita dengar bunyi. Gelombang bunyi akan ditangkap oleh cuping telinga. Kemudian dia akan hantar bunyi masuk. Okey, dia akan hantar gelombang bunyi masuk ke dalam salur telinga. Masuk salur telinga, dia akan melanggar gegendang telinga. Okey, gegendang telinga ni akan bergetar. Okey, getaran tu akan pergi ke osikel. Osikel pula akan menguatkan lagi getaran tadi. Okey, getaran tu dihantar pula ke jendela bujur. Okey, kemudian lalu di jendela bujur masuk ke dalam koklea. Okey, masuk ke dalam koklea. Koklea ini akan tukar getaran bunyi tadi menjadi impuls. Impuls pula akan masuk ke dalam saraf auditori dan terus dibawa ke otak untuk ditafsir. Okey, ini adalah mekanisme pendengaran. Okey, ada beberapa bahagian yang tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Contohnya macam tiup Eustachiou. Dia tak terlibat dalam mekanisme pendengaran, tapi dia penting untuk mengimbangi tekanan udara. Okey, dan juga salur separuh bulat. Dia tak terlibat dalam pendengaran, tetapi ianya terlibat penting untuk seimbangkan badan kita. Okey, kecuali salur separuh bulat dan tiup Eustachiou, yang lain semua terlibat dalam mekanisme pendengaran. Okey, secara catat alihnya beginilah. Okey, sumber bunyi pergi ke cuping telinga, gelombang bunyi masuk ke salur telinga, gelombang bunyi lagi, gelombang bunyi sampai ke gendang telinga, dia dah mula bertukar menjadi getaran. Okey, pergi ke tulang osikel. Okey, pergi ke jendela bujur, masih lagi dalam bentuk getaran. Pergi ke koklea, dalam bentuk getaran lagi. Di koklea, dia dah tukar kepada impuls saraf, masuk ke saraf auditori. Kemudian impuls saraf tu akan pergi ke otak. Okey, kemudian otak akan mentafsir bunyi tu. Bunyi apa? Okey. Baik, had deria pendengaran. Okey. Macam mata, kita ada had kita, begitu juga dengan pendengaran. Okey. Yang pertama, had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Okey, kita hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Kurang daripada tu kita tak boleh dengar. Okey,
telinga kita tak dapat mengesah bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julat frekuensi ini. Contoh, kalau kamu duduk di sebelah kawan kamu, adakah kita mendengar degupan jantung? Kita tak dapat dengar. Kenapa? Sebab frekuensinya kurang daripada 20 Hz. Okey. Julat frekuensi pendengaran seorang individu adalah berbeza. Sebab tu kita kadang-kadang dengar macam, wah, telinga dia ada orang tu yang kita sebut peribahasa telinga lintah. Okey, bunyi yang perlahan pun didengar, tapi ada setengah orang dia tak boleh dengar. Okey, semua individu dia berbeza. Apabila usia seseorang semakin meningkat, julat frekuensi pendengaran menjadi semakin kecil kerana gegenang telinganya menjadi kurang kenyal. Okey, sebab itulah kadang-kadang kita tengok kan orang-orang tua dia kurang dengar. Okey, kenapa? Salah satunya sebab gegenang telinga dia dah jadi kurang kenyal. Okey, stetoskop. Okey, daripada zaman dulu lagi, kita dah mereka cipta alat untuk membantu kita mendengar degupan jantung, terutamanya untuk bidang perubatan. Okey, pertama kita ada stetoskop yang pertama ni, okey, dicipta oleh Rein Lennox di Hospital Necker Enfant Malades di Paris pada tahun 1816. Okey, dia diperbuat daripada kayu. Kayu ni letak macam ni. Okey, tapi zaman dah moden, kita dah ada stetoskop yang biasa kita tengok doktor pakai ni kan. Okey, membantu kita mendengar denyutan jantung. Kita kalau guna stetoskop ni, bunyi dia akan jadi kuat lah. Okey. Alright. Ni salah satu lagi pembesar suara untuk kita menguatkan bunyi supaya dapat didengar dari jauh. Contoh macam perhimpunan kan. Okey, untuk membantu kita mendengar, okey, kita akan guna speaker lah ataupun pembesar suara. Jadi tak perlulah cikgu nak jerit, ataupun yang lebih mudah pembesar suara hailer yang cikgu guna dekat padang tu kan. Itu pun untuk menguatkan bunyi. Itu sahaja untuk pengenalan kepada kamu berkenaan dengan telinga dan juga had-had pendengaran. Okey, sekiranya ada yang kamu kurang jelas, kurang faham, bolehlah kamu bertanya kepada cikgu melalui mana-mana medium telekomunikasi yang kita ada. Okey, sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana setia mendengar dan sudi menerima ilmu yang cikgu bagi. Okay, bye.